Datuk Seri Yang Dipertua kerana beri peluang kepada Ipoh Timur untuk membahas titah diraja. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan tahniah kepada semua atas kali ini kami telah masuk ke bangunan yang baru selepas diubah suai. Dengan adanya fasiliti dewan yang baru ini, saya berharap sidang dewan ini lebih bermakna kepada semua dengan lebih betul mantap, di mana saya berharap kerajaan betul-betul mempertimbangkan untuk mengadakan sesi yang lebih panjang. Seperti mana yang kita lihat sekarang pada tarikh hari ini, kita seorang hanya diberi 10 minit saja untuk debat. Memang tidak cukup, hanya satu isu bangkit sampai masa. Apa yang saya nak juga bangkitkan di sini adalah jawapan-jawapan yang diberi oleh menteri kepada kami. Saya amat berharap ia dapat diperbaiki. Saya nak bagi satu contoh, izinkan saya membaca sini. Saya telah membangkitkan soalan mengenai dasar kerajaan terkini atas isu hukuman mati mandatory. Apa yang jawapan saya diberikan amat terperanjat saya ni. Hanya 5 baris saja. Dan yang terkandung dalam Jabatan Peguam Negara sedang menjalankan kajian bagi menelitikan isu undang-undang dan dasar hukuman mati di negara ini. Keputusan berhubung pelaksanaan hukuman mati di negara ini merupakan perkara dasar yang akan diputuskan oleh kerajaan berdasarkan hasil kajian tersebut. Kami lihat memang jawapan tiada masalah. Tapi bila kita tengok apa yang kerajaan cakap di pesada antarabangsa, menteri telah mengumumkan kami akan abolish dengan izin hukuman mandatory ini. Sekarang kami nak jalankan kajian. Bukankah kita patut jalankan kajian sebelum membuat pengumuman di pesada antarabangsa, di forum antarabangsa yang mana telah mendapat sambutan yang amat baik? Sekarang kita nak jalankan kajian. Kalau kajian katakan kita tidak harus membubarkan hukuman mandatory, adakah kerajaan kata sekarang kita U-turn balik? Saya rasa jawapan seperti begini adalah langsung tidak memadai. Soalan saya juga bertanya, berapa banduan yang sedang menghadapi hukuman mandatory mati ini di negara kita sekarang langsung tak disentuh? Adakah itu satu OSA sehingga tak boleh disebut langsung? Dan amat yang menyedihkan adalah baru 2 hari yang lalu 2 lagi banduan dihukum mati dengan terkejut. Yang sepatutnya selalunya hukuman mati dijalankan pada hari Jumaat, tapi tiba-tiba dijalankan tanpa memberi peluang untuk mereka diberi peluang untuk meraya kepada Pardon Board Negeri Sembilan. Kenapa tergesa-gesa dalam perkara seperti ini? Ini melibatkan nyawa orang dan Batu Kawan. Terima kasih Ipoh Timur, terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin bertanya kepada Ipoh Timur, apa yang telah diberitahu oleh mantan Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri dulu adalah mereka sedang mengkaji kajian daripada Roger Hood mengenai persepsi masyarakat dan implikasi jika Malaysia menangguhkan atau dengan izin abolish the mandatory death penalty. Tetapi sudah masuk tahun ke-5 selepas kajian tersebut diberikan kepada kerajaan Malaysia, dari kabinet kepada Peguam Negara, balik kepada kabinet, sekarang dengan Peguam Negara. Apa pandangan Ipoh Timur mengenai flip-flop ini? Terima kasih. Ya, Batu Kawan, saya memang setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Batu Kawan. Menteri pun telah tukar kepada lagi satu orang dan masih lagi dalam kajian. Inilah apa yang berlaku. Bila kita menghadiri forum-forum itu, kami dapat satu sambatan yang amat baik, di mana Malaysia akan menjadi dilihat sebagai satu negara yang akan jadi lebih progresif, di mana isu-isu ini, di mana di merata dunia sekarang persepsi adalah terhadap pembubaran, the repeal of mandatory death penalty ini dengan izin. Jadi kenapa kami lagi melengah-lengahkan, dan kajian demi kajian ini? Saya harap menteri dalam kes ini, dalam hal ini mestilah bagi satu jawapan yang tetap. Jangan kita bagi satu jawapan yang langsung tidak ada bermakna langsung tidak mereflekkan ataupun menjadi satu gambaran yang apa yang kerajaan sedang buat. Di forum antarabangsa memang kita dilihat sebagai negara yang amat progresif. Kita akan review as soon as possible dengan izin. Sekarang apa yang kita buat? Ada Jabatan Peguam Negara masih dalam kajian. Bukan itu saja, Datuk Seri Yang Dipertua. Satu lagi isu yang saya nak bangkitkan ini dan telah saya bangkitkan selama 3 tahun.
Walaupun jawapan diberi demi jawapan, sama juga akan dipertimbangkan dalam kajian. Apa isu yang saya bawa itu adalah satu acara civil 1954, di mana kerajaan telah menjalankan begitu lama kajian untuk meminda undang-undang ini. Undang-undang ini adalah berkaitan dengan pampasan kepada mangsa kemalangan jalan raya. Dan kali yang terakhir undang-undang dipinda adalah pada tahun 1984. Lebih 30 tahun telah berlalu dan pampasan yang ditetapkan 30 tahun yang lalu masih diguna pakai sehingga hari ini. Bayangkan, kos saraan hidup semua dah naik, barang-barang semua dah naik, harga barang semua dah naik, tapi pampasan seperti kalau seorang kehilangan anak bawah umur 18 tahun dibayar 10,000 saja. 10,000 saja untuk kehilangan seorang anak. Bayangkan kalau ini berlaku kepada kita sendiri. Adakah kita dapat terima hakikat seperti ini? Semua pendapat daripada badan-badan yang berkenaan dengan stakeholder telah pun diberi. Memang ada satu cadangan diberikan dinaikkan pampasan bereavement dengan izin kepada 50,000. Masa kini saya rasa 50,000 untuk kematian seorang anak bukan sangat besar sangat, ataupun kematian seorang pasangan bukan besar sangat. Kenapa kerajaan tidak melaksanakannya? Lagi satu isu dalam kes ini, kaki tangan kerajaan sekarang bersara pun 58-60 tahun, tapi untuk multiplier pengiraan kehilangan pendapatan dalam akta ini masih dikekalkan pada umur 55 tahun. Jadi apa logiknya? Dah ketinggalan masa dan tibalah masa untuk kita buat apa yang harus kita buat. Pindalah undang-undang ini dengan secepat mungkin. Adakah kerajaan menghadapi apa-apa masalah untuk membuat pindaan ini? Saya rasa kami tidak faham kenapa isu ini perlu diperlenggar-lenggarkan lagi, dan saya harap dalam kes ini acara civil ini patut dibentangkan ke dalam dewan ini untuk dibahas dan digubal dan dipindah dengan secepat mungkin. Dan memandangkan kesuntukan masa, saya nak bagi satu isu lain adalah berkenaan dengan pembayaran BRIM baru-baru ini. Saya tidak dapat menerima apa yang dikatakan oleh Baling bahawa tiada masalah pembayaran BRIM. Saya nak katakan dalam dewan ini pada masa sekarang di dalam kawasan Ipoh Timur sekarang ada beratus orang beratur di BSN di Pasir Putih untuk mendapat bayaran. Dan siapa yang beratur ni? Semua ni warga-warga tua. Ada yang pakai tongkat, ada yang tak dapat jalan pun penetatan dan beratur semata-mata untuk mendapat bayaran ini. Kenapa kerajaan yang kononnya dikatakan prihatin rakyat perlu membuat hal sebegini dan membebankan rakyat, menyusahkan rakyat? Saya menyeru agar kerajaan terus memberhentikan cara pembayaran seperti ini dan bayar terus kepada akaun mereka. Tak sokong BRIM. Setiap akhir tahun mereka perlu datang ke pejabat kami untuk membuat kemas kini, kata akan bayar terus kepada akaun. Lepas buat kemas kini, sekarang mereka nak dapat perlu beratur untuk dapat voucher, lepas tu perlu beratur lagi di BSN untuk mendapat bayaran. Kenapa kerajaan yang katakan kononnya ini memang prihatin rakyat ini rasa tidak perlu? Ada yang mereka katakan sekarang, kalau kita pergi tanya mereka, ini angkara parti politik Barisan Nasional kerana mereka ketagihkan undi. Mereka tahu dia rakyat akan datang dan mereka buat cara ini untuk mendapatkan undi sokongan daripada rakyat mereka. Tapi rakyat ini mengatakan, cara begini anda buat, kami akan menolak anda daripada pilihan raya akan datang ini. Jadi kalau semua ahli yang berhormat tak percaya apa yang saya katakan, saya jemput besok ada lagi satu pemberian voucher di kawasan saya, dan tengok besok BSN beratus-ratus orang berdiri untuk tunggu 1-2 jam semata-mata untuk mendapat BRIM yang pertama. Oleh yang demikian, saya berharap kerajaan dalam hal ini terus memberi satu arahan untuk memberhentikan perkara sebegini dan membuat bayaran terus kepada akaun-akaun mereka yang ada. Ini akan dapat menyenangkan mereka dan tidak perlu menyusahkan mereka. Dengan itu, saya nak katakan dengan izin, please stop this madness. It's a madness dengan izin. Why should the rakyat be made to suffer dengan izin? Semata-mata kerajaan nak tunjuk
mereka yang beri pembayaran ini. Dengan itu kerana keseluruhan mata saya berakhir di sini. Terima kasih.